Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, kita berjumpa lagi dalam siri video perkongsian vlog pengalaman bisnes pendidikan. Baik, ini merupakan siri video yang ke-9. Kita ada 10 siri semuanya. Ini adalah yang ke-9. Bermakna tuan dan puan menonton video ini yang disiarkan pada 9 Syawal tahun 2020. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk ataupun entah macam mana pertama kali tonton video ni, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya banyak berkolaborasi dan juga menerima jemputan untuk mengendalikan program untuk usahawan dan SME. Untuk video ini tuan dan puan sebenarnya memang disusunkan ada 10 siri, disiarkan dari 1 hingga 10 Syawal untuk tahun 2020. Disiarkan di YouTube channel Nur Aminah Omar dan juga di attach bersama di www.nuraminahomar.com bersama artikel penuh tentang topik ini. Dan tuan dan puan mungkin juga menonton video ini di Facebook page Nur Aminah Omar. Jadi tuan dan puan, siri ini sebenarnya merupakan siri catatan di mana saya keluarkan 10 pelajaran utama, pengajaran utama daripada pengalaman saya dalam industri pendidikan kanak-kanak selama 13 tahun, 8 tahun bekerja dan 5 tahun menguruskan sendiri syarikat perniagaan. Yang akhir sekali sebelum saya tamatkan, sebelum saya jual perniagaan itu, saya mempunyai 770 orang murid dengan 5 cawangan dan 1 cawangan di utara. Jadi daripada situlah pengalaman ini saya kutip, ada 10 yang mana poin-poin penting ini saya sendiri jadikan panduan apabila saya mengendalikan perniagaan sendiri dan juga apabila saya bercakap dengan usahawan-usahawan di luar sana. Baik, ini adalah siri video yang ke-9 dan ada poin yang ke-9 yang dibawakan dalam siri ini. Baik, tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang perniagaan ini, ramai yang bercakap tentang video-video sebelum ni saya dah sentuh tentang business model, tentang financial model, tentang kepentingan-kepentingan perkara-perkara dalam pengurusan perniagaan. Satu lagi yang take away atau pengajaran yang saya ambil adalah tentang perlunya membina satu budaya. Kita kena perlu kita cultivate culture. Kita perlu bina satu budaya. Jadi katakanlah even sekalipun sebagai individu, katalah kita sebagai individu, kita sebagai ibu, apakah budaya yang kita bangkitkan di rumah? Samalah begitu tuan dan puan. Apabila saya menjalankan perniagaan itu sangat jelas. Kalau di rumah kadang-kadang kita tak perasan yang kita buat rutin hari-hari, yang kita cakap, yang kita lakukan tu sebenarnya kita membentuk satu budaya dalam keluarga kita. Apabila kita menguruskan perniagaan dengan satu syarikat, mungkin kita ada staf yang kecil, katalah mungkin 2 orang saja, 3 orang saja, masih kita perlu bina satu budaya. Apakah budaya yang kita bina dalam pusat pendidikan kita itu? Jadi sepanjang pengalaman saya itu sebenarnya tuan dan puan, hingga yang terakhir average purata staf yang ada di syarikat, yang diuruskan di syarikat adalah sekitar 65 orang. Ada masa-masa tu ada 70 orang dan mereka ini sebenarnya scattered, maksudnya berada di lokasi yang berbeza. Ada 5 cawangan, maksudnya mereka berada di lokasi 5 cawangan lah. Dan masuk tahun ke-4, tahun ke-5 begitu, saya memang asingkan management office. Saya keluarkan satu management office yang tidak, maksudnya office tu di luar bangunan sekolah, di luar bangunan pusat perkembangan. Jadi sebenarnya saya ada 6 alamat premis perniagaan termasuk office tu tadi. Jadi bila itu berlaku tuan dan puan, kita macam mana nak mengekalkan semua orang tu? Macam mana kita nak dapat output yang sama tetapi localized? Outputnya samalah sebab output kita dalam proses perniagaan bisnes pendidikan ini satu, macam yang saya sebut tadi lah, macam yang saya sebutkan tadi, macam yang ada disebutkan, seperti yang disebutkan dalam video terdahulu. Satu bahagiannya adalah output dari segi operasi, kedua output dari segi kewangan, ketiga adalah output dari segi sumber manusia yang berkaitan dengan deliverables, maksudnya hasil pembelajaran tu tadi. Jadi untuk keadaan itu sebentar, ada technical sikit. Okey. Untuk keadaan itu tuan dan puan, dalam keadaan itu, bila kita kata sama ada kita kecil atau besar, ada 3 staf atau 30 orang staf, kita masih perlu ada satu budaya. Budaya apa yang kita bangunkan? Adakah budaya kita itu budaya membaca? Adakah budaya kita itu budaya berkongsi? Adakah budaya kita itu budaya bersih, ceria? Adakah budaya kita itu bekerja seperti sebuah keluarga? Adakah budaya kita itu
apa tu namanya, selalu buat R&D, selalu buat R&D. Biasa dia ada kaitan. Bila selalu membaca, dia akan ada R&D. Jadi bila kita tahu budaya apa yang kita nak wujudkan, maka kita akan ada aktiviti-aktiviti yang kita buat supaya budaya ni kukuh. Budaya ni kukuh. Jadi tuan dan puan, apabila kita sebagai owner ataupun sebagai founder ataupun sebagai pengusaha, pendiri syarikat, ini adalah perkara-perkara yang banyaknya diketepikan. Banyaknya diketepikan kerana kita banyak tengok kewangan, kita banyak tengok operasi, betul, kita banyak tengok HR, tapi kita lupa bahawa ketiga-tiga perkara ini adalah ada satu lagi di mana apabila kita jelas dengan falsafah kita. Kita sendiri sebagai individu kena ada satu falsafah yang kita pegang, ada satu values yang kita percaya kita pegang. Sudah tentu sebagai orang Islam kita ada rukun iman, rukun Islam. Ya, betul. Tetapi dalam kehidupan kita ini ada satu. Sebagai contoh ada setengah individu tu dia nilai yang dia ni dia kata adalah dia hanya akan pergi ke kedai makan dengan orang lain. Maksudnya dia pergi makan di luar itu mestilah dengan tujuan untuk berkumpulan. Jadi dia tak akan pergi. Bukan kerana dia malu ke tak ada duit, bukan. Itu nilai dia. Jadi kalau dia makan kat rumah pun dia akan makan dengan keluarga. Kalau dia keluar pun dia akan makan dengan kawan-kawan. Jadi itu nilai dia. Bagi dia, buat apa nak pergi seorang-seorang. Itu nilai yang dia pegang. Itu dia punya, tak tahulah, itu dia. Jadi macam kita ada nilai-nilai individu yang kita pegang lah kan. Nilai sebagai seorang individu. Kita ada kepercayaan, kita ada pandangan-pandangan yang secara peribadi. Jadi dalam syarikat, apabila kita membina pula syarikat tu, kita ada satu nilai yang kita nak macam mana syarikat tu didirikan, macam mana syarikat tu bergerak, macam mana syarikat tu berkembang. Jadi antara nilai-nilai yang biasa, yang banyak, maksudnya nilai itu adalah nilai yang baik, yang banyak, seperti nilai bekerjasama, komunikasi yang telus, macam dikata teamwork, communication, dia ada banyak. Tuan dan puan boleh rujuk. Yang itu saya tinggalkan kepada tuan dan puan untuk lihatlah macam mana syarikat-syarikat lain tu letak nilai-nilai dia. Tetapi kita ni tak nilai apa? Nak nilai apa? Dalam sebuah pusat pendidikan, tuan dan puan, sebagai contoh, dia mesti ada satu budaya berkongsi. Macam mana kalau cikgu-cikgu ni tak berkongsi? Dia tak beritahu masalah dia dengan pelajar. Dia tak bagi tahu masalah dia dengan lesson plan. Dia tak bagi tahu masalah dia dengan lesson guideline. Dia tak bagi tahu masalah dia dengan cikgu lain. Kalau dia tak bekerjasama dan tak memberitahu apa isu-isu dan cabaran dalam kerjaya dia tu, macam mana kita nak memastikan hasil pembelajaran tu bagus? Kalau dia tak ada satu nilai untuk berkongsi, susah tuan dan puan. Kedua, nilai antara budaya ataupun yang kita nak bina tu adalah budaya membaca, research and development. Kalau cikgu-cikgu ni tak nak membaca, tak nak buat research, tak nak search, macam mana dia nak mengajar, macam mana dia nak menyampaikan kurikulum kita tu dengan yang baik kepada anak-anak. Jadi akhirnya apa berlaku? Puan yang sebagai owner tu yang kena buat research. Puan lah yang kena duduk baca kat internet, baca buku, tengok YouTube, bagi tahu cikgu-cikgu ni. Jadi sampai ke akhir hayat, 5 tahun, 10 tahun, cikgu-cikgu ni dia akan tunggu. Tak apalah, nanti owner, nanti bos dia akan bagi kita buat. Jadi bila budaya ni, maksudnya tuan dan puan dah ada budaya tu. Budaya membaca, budaya sentiasa buat research. Tetapi budaya ni tak dibangunkan dalam syarikat. Itu yang susah. Katalah kita juga ada satu budaya yang kita panggil sebagai, apa kita panggil? Abundance. Abundance ni, budaya ni adalah di mana kita menerima hakikat bahawa apa yang ada ni cukup untuk semua orang. Kalau dalam konteks Islam kita kata, kita percaya bahawa masing-masing ada rezeki masing-masing. Kalau tuan dan puan perasan ada satu budaya yang tak bagus. Ada satu budaya yang tak bagus sehingga hari ni masih ada. Di mana di banyak pusat pendidikan, staff-staff ni ataupun guru-guru ni sibuk nak tahu gaji orang lain. Kenapa kau dapat gaji banyak? Kenapa kau dapat allowance lebih? Kenapa kau dapat OT? Kenapa aku tak dapat? Itu ada satu budaya tu. Budaya di mana dia tak percaya, seolah-olah tidak percaya kepada pengurusan syarikat yang menetapkan macam tu.
Kecuali kalau tuan dan puan tak ada sistem. Bila tuan dan puan tak ada sistem, staff tak akan percaya. Kalau dah ada sistem, kata dah ada peraturan, HR macam ni, pak dah ada peraturan, so kita buat ikut peraturan. Kriteria apa yang menyebabkan gaji dia macam ini, kriteria apa yang menyebabkan dia ada allowance macam ini, scope work yang macam mana yang menyebabkan dia akan dapat OT macam ni, semua jelas. Kalau semua peraturan tu dah ada, tak ada masalah. Jadi budaya apabila satu culture ataupun satu falsafah, satu budaya di mana semua orang percaya bahawa there's abundance in life. Maksudnya akan cukup untuk semua orang. Masing-masing akan ada rezekinya dan yang penting kita usaha. Bila kita usaha kita ada. Jadi ada satu budaya kat situ yang kita bangunkan. Apakah daripada situ baru kita tahu apakah aktiviti-aktiviti yang perlu kita buat supaya budaya ni hidup. Budaya ni dihidupkan. Contoh kita kata kita nak hidupkan satu budaya membaca. Apa aktiviti yang perlu diadakan? Mungkin ada book sharing session. Sebulan sekali tak apalah, tak payahlah tiap-tiap minggu. Ataupun kita kata okey kita buat video session on the book I read this month. Tak payahlah meeting. Cikgu buat video 5 minit je. Tak apalah kalau dia tak baca buku tu pun sekali. Katalah itu hal dia. Kalau dia tak baca, dia hanya flip. Okey, saya nak berkongsi buku ni. Daripada buku ni saya tahu gini-gini. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita wujudkan budaya. Mungkin dia tak baca buku tu lagi, dia baca introduction saja. Tak apa, sekurang-kurangnya dia membaca. Katalah, jadi kita boleh susunkan aktiviti untuk menyokong kepada penyuburan budaya tu. Katalah kita kata budaya berkongsi. Aktiviti apa yang kita buat? Mungkin membaca tadi dah kongsi lah tadi kan. Sebab dia dah baca, dia kongsi. Two in one, senang. Satu aktiviti terus budaya baca, budaya kongsi. Okey, satu lagi katalah kita kata kita nak bangunkan budaya research and development. Mungkin kita boleh buat setiap kuarter 3 bulan sekali kita buat pertandingan inovasi. Pertandingan inovasi macam aktiviti art and craft terbaik. Jadi benda ni tuan-tuan puan, aktiviti-aktiviti ni kita boleh serahkan kepada bahagian operasi untuk fikirkan. Tetapi falsafah tu kena datang daripada kita. Budaya tu kena datang daripada kita sebagai ketua. Owner ke, founder ke, pengusaha ke, CEO. Apa jawatan yang tuan-tuan puan pegang sebagai owner. Jadi pengalaman ni yang saya pegang yang tuan-tuan puan, saya kata saya sendiri perlu wujudkan satu budaya saya sendiri. Tapi bila saya pergi ataupun saya associate, saya attach dengan sesiapa, ada budaya-budaya baik ni yang kita tunjukkan, yang kita pegang, kita tunjukkan supaya dia ini akan memberi kepada orang kata kebaikan yang berterusan. Jadi kalau tuan dan puan yang memang menguruskan perniagaan, ada syarikat, mesti dah ada satu falsafah pendidikan. Dalam pusat pendidikan mesti ada. Jadi tuan dan puan kena lihat ya. Jadi dalam tempoh ni mungkin boleh duduk reflect dulu. Pusat perkembangan saya ni, pusat pendidikan saya ni, apakah falsafah pendidikan yang saya ada ni nak bawa? Adakah falsafah itu falsafah pendidikan negara? Itu falsafah pendidikan negara, betul lah tu. Tetapi yang kita nak capai di peringkat syarikat kita yang berbentuk lokal. Kalau pusat pendidikan ni dia berbentuk lokal, di mana lokasi yang tuan dan puan buka tu, di situlah pelanggannya dan di situlah nilai dan falsafah yang kita nak bangunkan tu tadi. Jadi bila dia nilai dan falsafah syarikat, jadi kita tanamkan kata ada 10 cawangan sekalipun, kita tanamkan di setiap cawangan. Tetapi aktiviti, cara, mungkin dia berbeza mengikut lokal. Mengikut lokal lah. Kalau kita buat satu pusat perkembangan yang rakyatnya adalah, penduduknya adalah expatriate. Katalah kita buka satu di, mungkin Cyberjaya pusat perkembangan kita tu kan. Jadi ramai expatriate yang hantar anak-anak. Tapi syarikat kita, pusat pendidikan kita ada satu falsafah pendidikan yang jelas. Apa yang kita boleh buat? So aktivitinya mungkin berbeza. Bahasa yang kita gunakan mungkin berbeza, itu sahaja. Tetapi falsafah pendidikan yang kita bawa jelas. Nilai-nilai yang kita nak bangunkan jelas. Dan nilai-nilai ini akan sampai kepada staf, sampai kepada pelanggan, sampai kepada orang kata budaya dan mekanisme kita adakan atau kita jalankan program pendidikan kepada anak-anak. Dan falsafah serta nilai-nilai ini mestilah nilai-nilai yang baik. Mana ada orang letak untuk nilai organisasi, nilai yang buruk-buruk? Tak ada, semua yang baik-baik. Jadi itu adalah dalam video yang ke-9 ini sebenarnya saya tekankan poin pengalaman pengajaran yang saya dapat ini tentang perlunya kita sendiri ni ada satu falsafah pendidikan yang kita bawa. Kalau ada yang sama di luar sana tak apa, kita pakai yang sama kerana dia saling menyokong. Asal benda tu baik untuk semua. Jadi kita kata
macam mana kita kata nak ada falsafah nilai. Itulah yang datang daripada cara kita fikir. Kita fikir ni cara macam mana? Adakah kita fikir cara macam kita urus dapur kat rumah? Ataupun kita fikir cara mengurus satu organisasi? Dia tak payah besar-besar, tak payah pergi korporat pun tuan dan puan. Kita urus, katalah kita buka tadika pun dengan lesen enterprise, ada 3 staff, tak apa. Kita buat juga. Tetapi cara kita fikir tu tak boleh lah macam cara kita masak kat rumah, tak boleh. Ataupun cara, kalau kita lelaki, cara kita kat rumah. Kita nak balik, duduk, isteri kita hidang. Kan? Kita nak anak kita dah bersih, wangi-wangi, tak nak anak busuk. Itu tak boleh dibawa ke syarikat, tak boleh. Tak boleh. Macam kita kalau masak di dapur, okey, saya yang akan tentukan. Dapur kat mana? Saya yang tentukan. Okey, saya nak masak apa menu? Saya yang tentukan. Jadi, budaya macam ni yang di dapur kita tak boleh bawa dekat syarikat. Tak boleh bawa. Kalau kita betul-betul nak institusi perniagaan kita tu baik, bagus, environmentnya cantik, kita tak boleh bawa kita punya culture kat rumah tu. Tak boleh bawa. Tapi ada culture yang kita boleh bawa. Contoh, culture-nya adalah culture harmony. Kita sentiasa bertegur sapa setiap hari. Harmony, boleh bawa. Yang itu boleh bawa. Kebersihan, kita boleh bawa. Keceriaan, kita boleh bawa. Jadi ada setengah culture ataupun setengah budaya kat rumah tu tak boleh bawa. Jadi kita kena pilih lah. Kita kena pilih. Budaya kat dapur tak boleh bawa. Budaya kebersihan tu boleh lah. Maksud saya budaya kat dapur macam, ini dapur saya. Saya nak masak apa ikut suka hati saya. Kalau budaya macam tu tak boleh bawa dekat syarikat perniagaan, tak boleh. Alright. Okay tuan dan puan, itu antara perkara penting yang saya belajar, yang saya pegang sebagai satu panduan sehinggalah ke hari ini. Apa-apa yang buat, apa-apa yang dibincang, apa-apa yang dicakapkan bersama dengan usahawan, terutamanya, itulah dia. Jadi, tuan dan puan, terima kasih kerana menonton sampai habis. Boleh tinggalkan thumbs up, subscribe dan boleh share. Kita akan jumpa, akan datang esok. Sebab dia disiarkan dari 1 sampai 10 Syawal. Jadi kita akan ada video yang ke-10 selepas ini, yang terakhir dalam siri vlog perkongsian pengalaman menguruskan bisnes pendidikan. Jadi untuk itu, bye for now.